Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam salam sejahtera sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT. Pada kali ini saya akan bicarakan tentang salah satu mukjizat saintifik Al-Quran dalam bidang ilmu astronomi, iaitu perkara yang berkaitan dengan Big Bang Theory. Apakah itu Big Bang Theory? Big Bang Theory merupakan teori yang berkaitan dengan penciptaan alam ini. Big Bang Theory adalah merupakan teori yang menyatakan tentang penciptaan alam ini, di mana langit dan bumi pada asalnya merupakan satu objek yang padu. Objek ini kemudian ia meletup ataupun meledak, dan ledakan ini yang dinamakan Big Bang, teori ledakan besar. Dan daripada teori ledakan besar ini, maka terbentuklah bumi dan seluruh angkasa raya yang ada di angkasa. Namun demikian, proses pembentukan ini mengalami ataupun mengambil masa proses yang panjang. Dan proses inilah yang dikenali dengan Big Bang Theory ataupun teori ledakan besar. Menurut NASA, perkara ini telah pun berlaku 12 hingga 14 bilion tahun yang lalu. Dalam jangka masa yang panjang, 12 hingga 14 bilion tahun yang lalu. Ini berarti 12 hingga 14 bilion tahun yang lalu, langit dan bumi asalnya pada saiz lebih kurang hanya beberapa milimeter sahaja. Kemudian apabila berlakunya satu ledakan yang besar, maka ia terus berkembang sehinggalah terbentuknya sistem yang ada sekarang, terbentuknya planet, bintang-bintang serta galaksi. Dan proses pengembangan masih lagi terus berlaku sampai sekarang. Teori ini bermula daripada teori yang dikemukakan oleh Albert Einstein pada tahun 1915, daripada teori General Theory of Relativity. Daripada teori inilah berkembangnya fahaman Big Bang Theory. Seorang pakar fizik pada tahun 1922, Alexander Fridman, mengembangkan idea ini dan ia mengukuhkan lagi tentang kebenaran teori Big Bang. Daripada semasa ke semasa, penemuan demi penemuan telah pun berlaku, dan ia menguatkan lagi tentang kebenaran teori Big Bang ini. Pada tahun 1912, Westo Slipper telah mendapati nebula spiral yang bergerak menjauhi bumi. Dan di kali itu, beliau masih lagi tidak menyedari bahawa nebula spiral ini adalah merupakan satu galaksi yang lain. Beliau menjangkakan ia masih berada dalam galaksi Bima Sakti ini. Dan beliau juga mendapati bahawa wujudnya nebula-nebula yang lain yang bergerak menjauhi bumi. Namun demikian, apabila teleskop tercipta yang dicipta oleh Edwin Hubble telah pun dapat mengukur jarak nebula spiral yang bergerak menjauhi bumi. Dan beliau mendapati bahawa nebula ini bukan berada di dalam galaksi Bima Sakti. Dan galaksi ini bergerak berjauhan menjauhi Bima Sakti. Demikian juga kelompok nebula-nebula yang lain yang bergerak menjauhi bumi sebenarnya adalah kelompok galaksi-galaksi yang lain yang juga bergerak menjauhi galaksi Bima Sakti. Bukan hanya bergerak menjauhi bumi, bahkan bergerak menjauhi Bima Sakti itu sendiri. Ini menggambarkan bahawa berlakunya pengembangan di angkasa ini. Tentang pengembangan angkasa saya akan jelaskan kemudian. Kita fokus pada Big Bang Theory. Namun demikian, Big Bang Theory ini juga ada kaitan dengan proses pengembangan angkasa ini. Pada tahun 1948, George Gamow memberikan pandangan, menyatakan bahawa sekiranya benar Big Bang Theory ini benar-benar berlaku,
pastinya akan ada sisa radiasi yang dapat dikesan hasil daripada ledakan besar yang berlaku di alam ini. Dan pastinya radiasi ini tersebar di seluruh angkasa. Ini pandangan beliau, sekiranya benar teori ini. Dan satu perkara yang menarik tuan-tuan, pemirsa sekalian, pada tahun 1965, Arnold Penzias dan Robert Wilson, dua orang saintis pada Amerika, telah pun menemui radiasi latar belakang kosmik dalam bentuk gelombang mikro ataupun yang dikenali sebagai Cosmic Microwave Background, CMB. Penemuan ini berlaku pada tahun 1965. Pancaran radiasi ini meliputi seluruh ruang angkasa, dan radiasi ini merupakan sisa daripada peninggalan peristiwa Big Bang teori tersebut, peristiwa Big Bang tersebut. Dan peristiwa ataupun penemuan radiasi ini menguatkan lagi hujah kebenaran teori Big Bang. Dan kalau kita perhatikan, sekarang ini para saintis seluruh dunia telah pun menerima teori Big Bang bahawa asalnya langit dan bumi merupakan satu objek yang meledak dan kemudian terbentuklah segala objek-objek yang ada di angkasa sekarang. Sidang pendengar sekalian, cuba perhatikan dalam surah Al-Anbiya ayat 30 yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Tidakkah orang-orang kafir melihat sesungguhnya langit dan bumi kedua-duanya dahulu merupakan satu objek yang padu. Fafataqnahuma, lalu kami pisahkan kedua-duanya. Perhatikan, dalam ayat ini ada 3 perkara yang nak ditekankan, bahawa bahan yang membentuk alam ini merupakan satu entiti yang tunggal. Yang kedua, keseluruhan alam semesta langit dan bumi adalah tercantum dalam satu unit. Dan yang ketiga, pemisahan berlaku melalui satu ledakan yang besar, kemudian ia mengembang secara sistematik untuk menghasilkan hukum fizik dan peningkatan jirim, lalu terbentuklah segala objek-objek yang ada di angkasa sekarang ini. Dan pengembangan angkasa terus berkembang sampai sekarang. Sampai sekarang. Menurut Dr. Abdul Majid Az-Zindani, apa yang mengherankan ialah ayat ini daripada awal telah pun menjelaskan awalam yaral ladzina kafaru. Tidakkah orang-orang kafir melihat? Seolah-olah Allah nak gambarkan kepada kita, wahai orang beriman, teori Big Bang ini akan dapat ditemui, akan dapat dibongkar, akan dapat disingkap oleh orang-orang kafir. Dan benar fakta-fakta yang saya jelaskan kepada anda tadi, bahawa penemuan demi penemuan ini, hujah ataupun bukti demi bukti yang ditemui oleh para saintis menguatkan teori Big Bang dan ditemui oleh orang-orang kafir yang Allah SWT jelaskan awalam yaral ladzina kafaru. Tidakkah orang-orang kafir melihat, mengetahui, dan ternyata bahawa ilmu Big Bang ini dipelopori oleh orang-orang yang tidak beriman pada Allah dan Rasulnya. Menurut Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, ayat ini menunjukkan tentang kebesaran dan kekuasaan Allah SWT. Wahai orang-orang kafir, masihkah kamu tidak dapat melihat kebesaran dan keesaan Allah SWT? Sesungguhnya dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang pada asalnya satu entiti yang padu, lalu Allah pisahkan keduanya sehingga terbentuk langit dan bumi, di mana bumi menjadi tempat tinggal manusia sekarang dan angkasa terus berkembang. Cuba perhatikan apa yang berlaku sekarang, dan apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni ini selari dengan penemuan Big Bang yang dinyatakan oleh para saintis sekarang. Ada beberapa ilmuwan dunia yang tidak beragama Islam jujur dengan fakta ini. Lalu mereka menyatakan bahawa, saya ambil contoh Profesor Dr. Alfred Kroner, seorang profesor dalam bidang geologi daripada Munich University di Jerman, telah pun meninggal pada bulan Mei tahun 2019, tahun lepas.
Profesor Dr. Alfred Kroner menyatakan bahawa sekiranya kamu gabungkan kesemua penyataan Al-Quran dalam konteks yang berkaitan dengan bumi dan pembentukan bumi dan sains secara keseluruhannya, kamu boleh nyatakan secara umumnya bahawa penyataan tersebut dalam pelbagai sudut adalah benar, yang ia dapat disahkan dengan menggunakan kenyataan ataupun kaedah saintifik. Dan secara umumnya dapat kamu katakan bahawa Al-Quran adalah sebuah buku sains yang ringkas untuk manusia biasa dalam pelbagai penyataan yang terkandung di dalamnya semasa ia disampaikan oleh Muhammad, dan tak mungkin dapat dibuktikan pada masa itu, tetapi kaedah saintifik moden kini mampu membuktikan apa yang dikatakan oleh Muhammad 1400 tahun yang lalu. Apa yang dijelaskan oleh Dr. Alfred Kroner di sini, bahawa fakta-fakta saintifik yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu tidak dapat diketahui oleh orang ramai di zaman itu, lantaran tidak ada bukti-bukti ataupun alat-alat canggih untuk menjelaskan kenyataan tersebut. Namun fakta-fakta ini telah pun dibuktikan pada abad ini dengan terciptanya alat-alat canggih yang membuktikan bahawa kebenaran Al-Quran itu sendiri. Dan Dr. Alfred Kroner sendiri menambah lagi, seseorang yang tidak mengetahui mengenai nuklear fizik pada 1400 tahun yang lalu, saya fikir tidak sesekali dapat menyatakan sesuatu daripada pemikirannya bahawa bumi dan langit berasal daripada penciptaan yang sama. Dan pelbagai lagi persoalan yang kita bincangkan di sini. Apa yang ditekankan oleh Dr. Alfred Kroner sini, bahawa tidak mungkin Nabi Muhammad SAW yang tidak mengetahui fakta-fakta fizik ini dapat menjelaskan fakta-fakta ini dalam Al-Quran daripada dirinya sendiri. Sebab itulah beliau menjelaskan, it must be came from the one who created this universe. Fakta-fakta ini pastinya datang daripada yang mencipta alam ini. Siapakah yang mencipta alam ini? Bukankah itu yang dinamakan Allah SWT yang maha berkuasa, yang mencipta alam ini? Profesor Dr. Zalul An-Najjar, beliau menyatakan bahawa sama ada kita mahu menerima model Big Bang Theory ataupun versi-versi yang lain yang diubah, ia tidak menjadi masalah. Namun demikian, perbezaan ini tidak mengubah perkara asas yang dibincangkan, iaitu langit dan bumi pada asalnya merupakan satu objek yang bercantum padu, kemudian dipisahkan, sama ada dalam proses ledakan yang besar ataupun proses yang lain. Namun apa yang ditekankan oleh Dr. An-Najjar di sini, langit dan bumi satu objek lalu dipisahkan oleh Allah SWT. Fakta ini amat mengujudkan, kerana pada zaman Nabi Muhammad SAW tidak ada seorang pun yang mengetahui fakta ini, bahawa langit dan bumi asalnya satu objek yang padu, kemudian ia terpisah. Sidang pendengar sekalian, bukankah ini apa yang Allah sebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 30 tentang langit dan bumi satu objek lalu dipisahkan oleh Allah SWT, dan penemuan ini selari dengan Big Bang Theory? Dan bukankah juga penemuan ini selari dengan apa yang Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annal haq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan terus pertontonkan kepada manusia tanda-tanda kebesaran kami pada alam maya ini dan juga pada diri manusia sendiri, hingga menjadi dalil dan bukti benarnya Al-Quran datang daripada Allah SWT. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Wahai manusia, tidak cukupkah segala penemuan-penemuan ini menjadi dalil dan bukti kebenaran Al-Quran datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah merupakan salah satu bukti mukjizat saintifik Al-Quran. Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan kepada kita 1400 tahun yang lalu, dikala mana tidak ada seorang manusia yang mengetahui fakta ini. Bahkan fakta ini hanya diketahui pada abad ini. Inilah salah satu bukti mukjizat saintifik Al-Quran. Benarlah apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak bercakap ikut hawa nafsunya.
melainkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.